China kembali menjadi tumpuan dalam krisis Iran dengan laporan pemindahan peluru berpandu dan sistem pertahanan ke Teheran. Pada hari Isnin 11 Mei 2026, kecurigaan ini timbul seiring dengan sekatan Amerika Syarikat terhadap syarikat-syarikat China yang didakwa menyokong sektor ketenteraan Iran serta amaran mengenai pembelian senjata oleh Teheran. Dan juga pertikaian secara langsung antara Washington dan Beijing sebelum pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping. Tuduhan ini ringkas tetapi serius. Sementara Iran cuba untuk pulih daripada serangan yang dialami dalam perang baru-baru ini dengan Israel dan Amerika Syarikat, Beijing muncul sebagai sumber kemungkinan bantuan ketenteraan, teknologi sensitif dan sokongan ekonomi untuk memastikan pemerintahan diktator Iran terus bertahan. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda. Tetapi sekarang Anda pasti ingin melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat, mengikut piawaian Credibility, Milson Alves. Perkara utama ialah, Iran dikatakan sedang mencari di China apa yang telah hilang dalam perang, yaitu pertahanan udara, keupayaan tindak balas, dan kekuatan untuk satu lagi pusingan konfrontasi. Laporan yang diterbitkan di luar negara menunjukkan bahawa sistem pertahanan China telah tiba di Iran selepas gencatan senjata dengan Israel dalam satu pertukaran yang disokong oleh minyak Iran. Kedutaan China di Israel menafikan pemindahan tersebut. Bahayanya terletak pada apa yang akan berlaku selepas itu. Jika Iran benar-benar menerima peluru berpandu atau sistem pertahanan, akibatnya bukan sekadar sebuah kotak tiba di Iran. Akibatnya ialah, rejim Iran akan menjadi lebih berani untuk terus bertahan, menolak membuat sebarang konsesi, menolak tekanan Amerika, dan bersedia untuk menghadapi Israel dan Amerika Syarikat dalam fasa yang baharu. Pergerakan ini berlaku kerana Iran keluar dari peperangan dengan bahagian penting dalam struktur ketenteraannya telah terjejas. Israel telah berusaha untuk mendapatkan kelebihan udara ke atas kawasan sensitif di wilayah Iran. Sementara itu, Amerika Syarikat telah meningkatkan tekanan terhadap program nuklear dan rangkaian pembelian ketenteraan luar negara Teheran. Di sinilah China memainkan peranan. Beijing tidak perlu mengumumkan sokongan penuh kepada Iran. Cukup sekadar membenarkan perdagangan minyak, teknologi dwiguna, komponen dan kemungkinan sokongan pertahanan untuk memberi nafas baru kepada rejim tersebut. China bergerak secara senyap, tetapi kesannya sangat mendalam. Washington menyadari perkara ini dan bertindak balas dengan sekatan. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat menyasarkan syarikat dan individu yang didakwa membantu Iran membeli bahan berkaitan sektor ketenteraan. Reuters juga melaporkan bahawa beberapa hari sebelum lawatan Donald Trump ke Beijing, Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan ke atas syarikat-syarikat di China dan Hong Kong yang didakwa memudahkan usaha Iran untuk membeli senjata dan bahan yang digunakan dalam peluru berpandu balistik. Beijing membalas dengan menuduh Washington menyalahgunakan kuasa dan berjanji untuk melindungi syarikat-syarikat mereka. Apa yang mereka lakukan adalah satu gerakan di belakang tabir. Iran sedang berusaha memulihkan keupayaan tenteranya. China pula cuba mengekalkan pengaruh tanpa terlibat dalam peperangan secara langsung. Dan Amerika Syarikat pula cuba memutuskan rangkaian itu sebelum ia menjadi jambatan terbuka untuk penghantaran senjata. Trump cuba menghalang China daripada menjadikan perang Iran sebagai satu lagi ujian terhadap kekuatan Amerika Syarikat. Trump cuba menghalang China yang juga mempunyai kepentingan ekonomi yang jelas. China merupakan pembeli utama minyak Iran dan menurut Reuters, lebih daripada 80% minyak yang diekspor oleh Iran ditujukan ke China. Minyak ini menyokong Teheran, membantu mengelak sekatan dan mengekalkan saluran kebergantungan antara kedua-dua rejim tersebut. Rundingan peluru berpandu antara Iran dan China juga telah diperhatikan sebelum ini. Pada Februari 2026, Reuters melaporkan bahawa Iran hampir memuktamadkan perjanjian untuk membeli peluru berpandu anti kapal dari China dalam rundingan yang dipercepatkan selepas perang antara Israel dan Iran, Februari. Memuktamadkan perjanjian untuk membeli peluru berpandu anti kapal dari China dalam rundingan yang dipercepatkan selepas perang antara Israel dan Iran. Pihak China berkata mereka tidak mengetahui rundingan tersebut. Tetapi, laporan itu menunjukkan bahawa pihak berkuasa Iran dan sumber keselamatan melihat pembelian itu sebagai sebahagian daripada kerjasama ketenteraan yang lebih besar. Itulah titik sensitifnya. China mungkin boleh menafikan penghantaran secara langsung, tetapi keseluruhan berita menunjukkan satu hubungan yang berbahaya. Ia bukan sekadar peluru berpandu sahaja. Ia melibatkan minyak, bank, syarikat perantara, satelit, komponen, pertahanan udara, laluan perdagangan dan pelindungan diplomatik. Ia adalah satu rangkaian.
Dan apabila rangkaian seperti ini terbentuk di sekeliling Iran, rejim para ayatollah mendapat masa untuk terus bertahan dan untuk memberi tekanan semula kepada rantau itu. Langkah seterusnya cenderung menjadi tekanan yang lebih besar dari Amerika Syarikat terhadap Beijing. Trump hadir ke mesyuarat dengan Xi Jinping dengan Iran sebagai topik utama. Washington mahu China membantu membuka laluan maritim, mengurangkan sokongan ekonomi kepada Iran dan berhenti bertolak ansur dengan syarikat-syarikat yang didakwa menyokong jentera ketenteraan Iran. Beijing sebaliknya tidak mahu kelihatan seolah-olah tunduk kepada Amerika Syarikat. China menampilkan diri sebagai pembela keamanan, tetapi melindungi kepentingannya, minyak murahnya, dan pendiriannya menentang kehadiran Amerika di Timur Tengah. Israel memerhati segala-galanya dengan teliti kerana mereka faham bahawa pembinaan semula pertahanan Iran boleh mengubah perkiraan untuk operasi seterusnya. Jika Teheran mendapatkan semula sebahagian perlindungan yang hilang, sebarang serangan pada masa hadapan akan menjadi lebih berisiko. Jika Iran menerima teknologi yang lebih maju, masa akan berpihak kepada Iran dan menjadi tekanan kepada Israel. Sejarah menunjukkan bahawa hubungan ketenteraan antara China dan Iran telah lama terjalin. Pada tahun 80-an semasa Perang Iran-Irak, China menjadi sumber utama persenjataan untuk Teheran. Ketika Iran diasingkan dan mencari apa sahaja cara untuk mengekalkan keupayaan tempurnya. Kajian strategik mengenai hubungan China-Iran menunjukkan bahawa Beijing membekalkan senjata konvensional dan teknologi ketenteraan kepada rejim Iran pada masa itu, termasuk peluru berpandu yang meningkatkan ketegangan di Teluk. Apabila Iran terdesak, ia mencari pembekal di luar paksi Barat. Apabila China melihat peluang untuk melemahkan Amerika Syarikat tanpa menghantar askar, ia menggunakan perdagangan, teknologi dan persenjataan sebagai alat kuasa. Negara-negara lain juga pernah menggunakan logik sokongan tidak langsung yang sama. Rusia bertahan dengan alat ganti, drone dan sokongan luar untuk meneruskan perangnya terhadap Ukraine. Korea Utara telah menjadi rakan ketenteraan Moskow dalam konflik yang telah melangkaui wilayah Ukraine sebagai simbol persaingan global. Pakistan secara sejarah menerima sokongan China untuk mengimbangi India. Arab Saudi juga pernah berusaha mendapatkan peluru berpandu dari China pada masa lalu supaya tidak terlalu bergantung kepada Washington. Perbezaannya sekarang ialah Iran bukan lagi sekadar sekutu Beijing. Ia adalah pusat kepada krisis terbuka dengan Israel dan Amerika Syarikat, dengan milisia serantau, minyak, laluan maritim dan program nuklear berada di atas meja yang sama. Teori yang dikemukakan adalah jelas. China tidak perlu mengisytiharkan perang untuk campur tangan dalam peperangan. China boleh memindahkan teknologi, menafikan secara rasmi, membeli minyak Iran, melindungi syarikat yang dituduh, mengkritik sekatan Amerika dan membiarkan Teheran bernafas. Iran pula menggunakan setiap peluang untuk membina semula pertahanan, menggeraskan retorik dan membeli masa. Dan pada ketika inilah perkara itu menjadi mendesak. Jika laporan mengenai peluru berpandu China itu disahkan, rejim Iran bukan sahaja sedang mempertahankan diri. Ia sedang bersiap sedia untuk menentang tekanan baru dari Amerika Syarikat dan Israel. Jawapan sekarang mesti datang dari 3 aspek. Sekatan yang lebih ketat terhadap syarikat perantara, pengawasan ke atas laluan minyak, dan tekanan langsung daripada Trump ke atas Xi Jinping. Washington tahu bahawa menyerang Teheran sahaja tidak mencukupi jika sokongan ekonomi dan teknologi berada di Beijing. Israel tahu bahawa memusnahkan sasaran Iran sekali sahaja tidak menamatkan ancaman jika rejim itu mampu membina semula lapisan pelindungannya. Dan dunia Arab faham bahawa Iran yang bersenjata semula dari luar sambil menafikannya di dalam negeri boleh menarik rantau ini ke dalam ketegangan yang lebih berat. China menafikan. Iran tidak mengakuinya. Tetapi, sekatan, laporan dan pergerakan diplomatik menunjukkan bahawa krisis ini sudah melepasi tahap syak wasangka semata-mata. Apa yang dipertaruhkan ialah usaha untuk menghalang Beijing daripada menjadikan Iran sebagai alat ketenteraan menentang Amerika Syarikat, menentang Israel dan menentang kestabilan Timur Tengah. Jika Trump menekan Xi dan memutuskan laluan ini, Teheran akan kehilangan momentum. Jika Beijing terus memberi ruang kepada rejim Iran, krisis seterusnya mungkin bermula bukan sahaja di Teheran, tetapi juga dalam bayang-bayang satu pakatan yang lebih suka menafikan secara terbuka dan beroperasi dalam senyap.
Milson Alves, seorang pakar antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.